Terima kasih Nur Ashikin kembali bersama kami di studio dan seterusnya kita akan melihat satu teknologi yang sebenarnya telah pun dicipta pada tahun 1910 namun memberi kesan yang begitu mendalam kepada penggunaannya dalam tugas-tugas seharian manusia. Umpamanya baru-baru ini dalam tragedi yang telah pun kita sama-sama alami sebagai sebuah negara di Batang Kali, ini adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk membantu para petugas keselamatan dan kecemasan dalam mencari jasad-jasad mangsa. Kita melihat sedikit pengenalan kepada teknologi ini. Baik, dari tahun 1910 ia direka cipta ataupun konsepnya direka cipta, namun pengubahsuaian demi pengubahsuaian dan juga telah pun diasimilasi kepada penggunaan yang pelbagai termasuk dalam bidang arkeologi dan penggalian. Tetapi juga dalam tugas-tugas dan misi-misi menyelamat dan mencari mangsa. Jadi bersama saya di studio untuk menerangkan alat yang baru kita lihat tadi, iaitu alat pengesan GPR, kita bersama Dr. Rasif Mohamad Zain, Pengurus Pusat Pengurusan Penyelidikan Agensi Nuklear Malaysia, dan juga Yang Mulia Tengku Sarah binti Tengku Amran, Pegawai Penyelidik Kumpulan Integriti Struktur dan Bahan MSI, Bahagian Teknologi Industri. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih. Doktor, mukadimahnya sedikit tentang teknologi ini. Dikatakan ia menggunakan spektrum gelombang UV ataupun microwave. Okay. Jadi apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan teknologi itu dan kenapa ia dikatakan ada sangkut paut dengan radiation ataupun radiasi? Okey, terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan kepada selamat pagi masyarakat kerana menjemput kami, dan saya ambil peluang ini untuk mengucapkan taziah kepada mangsa-mangsa di Batang Kali. Okey, teknologi bila kita sebut teknologi pengesan objek ataupun GPR, dia tertaluk kepada disebut radiation sebab dia menggunakan gelombang elektromagnet. Okey, di Agensi Nuklear Malaysia adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Kami menjalankan aktiviti penyelidikan dalam bidang radiasi, radiation technology. Jadi kita cover daripada non-energy radiation, sinaran tidak mengayon, kepada sinaran mengayon. Jadi bagi GPR ini yang mana menggunakan gelombang elektromagnet dalam frekuensi 400 MHz, kategori dalam sinaran tidak mengayon. Dan the beauty of this technology, kita tidak merosakkan permukaan tanah, tidak merosakkan objek yang kita kesan. Kita hanya mengeluarkan wave ke dalam tanah dan reflection daripada objek yang kita kesan dapat dikesan oleh control panel. Baik. Itu konsepnya, pantulan daripada gelombang itu yang akan membantu untuk mengesan objek. Jadi Tengku, mungkin kita boleh dapatkan sedikit penjelasan tentang bagaimana alat ini berfungsi. Kerana kita sudah faham konsepnya. Jadi bagaimana alat ini berfungsi di lapangan? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Okey, alat GPR ataupun Ground Penetrating Radar ataupun nama dia radar penembusan tanah, dia menggunakan isyarat elektromagnetik untuk mengesan objek di bawah tanah. So penggunaan alat ini sewaktu di Batang Kali hari itu untuk membantu mengesan mangsa yang masih hilang pada ketika itu. So alat ini merupakan salah satu kaedah yang mana doktor bagi tahu, dia ujian tanpa musnah, non-destructive testing, tidak memusnahkan. So dia berfungsi, dia akan menghantar isyarat elektromagnetik daripada pemancar dan ke bawah permukaan tanah dan akan dikesan kembali oleh sensor penerima. So daripada transmitter, transmit akan receive back by the receiver. So gelombang yang terhasil itu kita akan dapat lihat di control panel. Daripada situ kita akan boleh buat hipotesis lah mengenai anomali itu berdasarkan perbezaan dieelektrik bahan tersebut. Jadi kita akan cuba dapatkan sedikit gambaran control panel yang digunakan untuk mendapat imbasan tersebut. Ia adalah suatu yang memerlukan sebenarnya tenaga pakar yang membantu menganalisis gelombang tersebut. Jadi apakah perbezaannya gelombang-gelombang tersebut dengan permukaan yang pelbagai? Seperti di Batang Kali ada tanah yang tertimbus, ada tanah yang sedia ada di situ. Jadi bagaimana sebenarnya? Adakah tanah-tanah ataupun
ruang tanah ini mempunyai ciri dan karakteristik yang boleh dikesan oleh penganalisis yang mengendalikan mesin ini. Okey, seperti yang Mulia Tengku bagi tahu tadi, dari segi prinsipal kita akan mengesan dari segi perbezaan dieelektrik. Setiap bahan mempunyai dieelektrik yang berbeza. Jadi jika permukaan tersebut hanya semata-mata tanah, tidak ada objek contoh kayu, besi, kita hanya akan mendapat satu data yang sekata. Jika kita kesan di tempat, sebab kita menjalankan pengesanan ini secara real time, online scanning. Jadi bila kita menolak peralatan tersebut, kita akan dapat satu anomaly reflect back kalau kita tengok daripada control panel. Jadi kita akan menjalankan grid scan di kawasan tersebut untuk kena pasti berapa panjang, berapa kedalaman. Jadi apa yang kita saksikan tadi itu adalah analisis tanah di bawah kita sekarang ini. Jadi mungkin adalah konkrit. Yes. Sebenarnya konkrit pada asasnya boleh pergi lebih jauh ke bawah itu. Okey, untuk 400 MHz the best untuk kita measure dalam 5 meter. Okey, kalau kita guna 100 MHz boleh sampai 10 meter. 10 meter. Alat ini juga boleh guna kalau nak cari harta karun. Harta karun, ya. Saya baru nak tanya. Jadi itu adalah satu konsep yang sangat unik di mana kita jarang dengar tentang teknologi ini. Namun mungkin kalau anda ada menonton filem-filem barat, mungkin ada juga terutama sekali untuk mereka dalam bidang arkeologi yang menggunakan teknologi ini bagi mencari tulang-tulang tamadun-tamadun yang lama. Dan selain daripada itu, ingin juga kita tahu ada atau tidak sebarang perbezaan di antara penggunaannya pada permukaan yang pelbagai seperti contoh tadi konkrit dan juga tanah. Tetapi adakah ia berbeza jika permukaan itu berair ataupun menampung tanah seperti kawasan berlumpur dan sebagainya? Seperti saya maklumkan, GPR ini banyak digunakan pakai dalam aktiviti untuk utility mapping. Kita bangunkan kerjasama dengan Unimap. Kita juga bangun kerjasama dengan syarikat daripada 2D data kepada 3D data. Okey, jadi dalam permukaan tanah, kalau kita tengok permukaan jalan raya, dia ada layer asfalt, dia ada layer keseran, baru dia ada piping ataupun kabel. Jadi kita boleh come up dengan this time teknologi dengan kita membuat grid scan, kita come up dengan 3D. Jadi 3D itu kita boleh nampak di mana kedudukan pipe. Okey. Dalam bidang ekologi, selalunya kita terlibat secara langsung dalam ops yang melibatkan MINDEF dengan Australia pada tahun 2016 untuk mengesan mangsa-mangsa peperangan. Jadi di situ kita dah scan, kita boleh tahu kedudukan di mana mayat tersebut. Kita lakukan di kem terendah pada masa itu, 2017 dengan New Zealand. Bukan hanya kepada utility mapping, kita terlibat juga secara langsung dalam mengesan jasad-jasad yang apa seperti kata tadi, mangsa peperangan. Ya. Dan itu adalah sedikit imbasan tentang gambaran yang disebutkan oleh doktor tadi, iaitu imbasan 3D yang membantu untuk mengenal pasti apakah objek-objek yang mungkin ada di bawah permukaan. Yang Mulia Tengku, apakah teknik-teknik yang digunakan di lapangan untuk membantu pasukan-pasukan petugas keselamatan dan kecemasan mencari jasad-jasad mangsa di dalam kawasan yang baru saja tertimbus seperti di Batang Kali? Okey, secara amnya BR ni biasa macam doktor cakap ni, kita buat untuk utility mapping. Utility mapping ni biasa untuk mengesan pipe dan kabel. Biasa kita akan guna teknik grid. Grid ni macam X dengan Y axis. Okey, dan biasa kita akan guna distance based scanning, di mana kita menggunakan roda. Tapi untuk search and rescue di Batang Kali tempoh hari, kami menggunakan teknik single line time based scanning, di mana teknik ini membolehkan kita dapat menggunakan GPR itu tanpa memerlukan penggunaan roda ataupun kad ataupun troli, bagi memudahkan pergerakan kita di lokasi. Sebab seperti mana yang kita tahu, lokasi tapak bencana itu kawasan dia tidak rata dan tanah dia sangat lembut. So menyukarkan pergerakan alat GPR di lokasi. So walaupun kita pakai single line teknik, tapi apabila ada indikasi anomali yang dikesan, kita akan mulakan pengesanan daripada berbagai sudut untuk menjamin ketepatan data tersebut. Apakah sumber kuasa yang diperlukan oleh alat jentera seperti ini, doktor? Kita hanya perlukan power supply yang mana rechargeable.
Rechargeable. Jadi ia mudah alih dan membantu para petugas di lapangan untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Seperti yang anda boleh lihat di skrin sekarang ini, penggunaan GPR dalam tugas-tugas seharian, utility mapping. Mungkin kita sebagai rakyat biasa tidak tahu ataupun tidak sedar penggunaannya dalam tugas seharian oleh para petugas jalan raya bagi mengesan kabel dan kedudukan pipe dan sebagainya. Yang paling kita ada metod untuk kesan cavity dan void. Gravity? Cavity. Cavity, Maksudnya kalau ada kawasan lompongan di bawah permukaan tanah yang menyebabkan tanah runtuh, kita boleh kesan. Cavity dan void. Jadi seperti yang kita bincangkan tadi, ada penggunaan tenaga radiation ataupun radiasi. Adakah ia selamat untuk orang-orang di sekeliling? Kalau penggunaan, kalau kita sebut gelombang elektromagnet, semua kita sekarang ni bila zaman 5G, semua menggunakan gelombang elektromagnet. Dia panggil, seperti saya maklumkan sebelum ni, NIR, Non-Energy Radiation. Non-Energy Radiation. Sebab dia agensi nuklear, kita terlibat daripada Non-Energy Radiation sehinggakanlah Energy Radiation. Energy Radiation seperti X-ray, gamma ray, alpha, beta. Non-Energy Radiation ni gelombang elektromagnet yang mana seperti gelombang radio, gelombang microwave. Yang ini walaupun kita tahu dia ada limitation, tapi penggunaan alat ini dia dah shield hanya pada satu direction saja. Yang Mulia Tengku, kita kembali bincangkan tentang penggunaannya di lapangan baru-baru ini. Apakah kekangan yang dihadapi oleh para petugas ketika mengendalikan GPR di lapangan, terutama sekali di kawasan yang agak berbahaya seperti Batang Kali kerana baru saja ditimbus tanah? Cabaran utama kami di lokasi pada tempoh hari adalah pergerakan, nak bergerak. Disebabkan kawasan di situ tidak rata dan kami masuk tu pun hari sebelum tu hujan, so tanah situ sangat berair. Jadi setiap pergerakan kita, kaki kita akan terbenam ke dalam selut. Tengku pun berapa kali dah sampai ke lutut tenggelam. Lepas tu kita pun kena sentiasa berhati-hati dan sentiasa peka dengan sekeliling, sebab kita kena tahu di mana tempat kita nak berpijak. Sebab kita dikhawatiri jika ada objek berbahaya lah di bawah tu, mungkin batu atau kayu dan sebagainya. Dan bila bercakap berkaitan dengan struktur tanah pula, dikhawatiri juga jika hujan berlaku sekali lagi, mungkin boleh menyebabkan gelinciran di kawasan runtuhan tersebut. Tapi kami alhamdulillah bersyukur kami sentiasa dibantu dan disokong oleh pasukan anggota bomba di lapangan, di mana mereka sentiasa memastikan keselamatan kami dan membantu kami dari segala aspek pengesanan menggunakan alat GPR. Jadi keadaan tanah yang berlumpur dan menampung air juga memberi kesan kepada pengesanan dengan menggunakan GPR. Sebab kalau permukaan yang berair, bila melibatkan gelombang elektromagnet, that's water we absorb the wave. Jadi reflection yang didapat, kita tidak akan dapat data yang tepat. Namun alhamdulillah kita bersyukur kumpulan yang telah bertugas dengan sedaya upaya seperti yang Tengku sebutkan sampai berselut dan sebagainya, telah membantu keluarga mangsa untuk mencari mereka yang dikasihi di dalam timbunan tanah yang mungkin sukar untuk kita lakukan dengan tenaga manusia semata-mata. Jadi kedua-dua tenaga pakar kita, Neo dengan Amir, yang mengendalikan jentera ini juga ingin kita tanya sedikit tentang konsep dan penggunaannya. Mungkin kita boleh ceritakan sedikit tentang apakah kepakaran yang diperlukan untuk mengendalikan alat ini dan membaca segala data yang diterima melalui gelombang-gelombang radio tadi. Silakan, siapa-siapa pun boleh. Encik Mio, mungkin? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Seperti yang telah dimaklumkan tadi, alat ini menggunakan konsep gelombang elektromagnetik di mana kita akan menghantar signal elektromagnetik ke bawah permukaan bumi, dan sekiranya ada sesuatu benda asing di bawah permukaan, dia akan memantulkan semula gelombang tersebut.
Jadi di sini kita memerlukan kepakaran untuk mengetahui perbezaan antara kawasan tanah yang ataupun sak permukaan yang lebih tumpat ataupun lebih dense berbanding dengan yang kurang tumpat. Jadi di situ kita akan nampak sedikit anomali seperti yang lihat di skrin ini. Kita nampak yang kawasan yang kurang ataupun kawasan yang agak kabur ini adalah kawasan yang kurang tumpat dan kawasan terdapat pantulan ini adalah kawasan yang lebih tumpat. Itu kita klasifikasikan sebagai adanya anomali dan kita akan tandakan kawasan tersebut sebagai kawasan yang berpotensi untuk digali. Jadi nampaknya adalah dua anomali ke kalau tidak silap saya pada pandangan mata kasar di bawah kita ni. Encik Amir, dari segi kepakaran yang diperlukan untuk menjalankan tugasan seperti ini, apakah sebenarnya yang diperlukan untuk menjadi seorang pegawai agensi nuklear Malaysia yang mampu membaca data-data seperti yang disebutkan tadi? Silakan. Secara asasnya mungkin konsep fizik amat dititikberatkan di sinilah untuk kita mengetahui cara pergerakan gelombang tersebut dan satu lagi pengetahuan tentang fitur geologi juga amat membantu sebab kita bercakap tentang struktur bawah permukaan. Jadi sekiranya kita ada sedikit ilmu tentang geologi amat membantu juga. Fizik dan geologi serta beberapa bidang sains yang lain disepadukan dalam satu teknik dan kita dapat mencapai teknologi macam ni. Jadi Encik Mio, mungkin kita juga boleh bertanya tentang konsep-konsep yang pernah digunakan kepakaran anda untuk membantu pengesanan. Apakah antara tugasan yang tidak dapat dilupakan? Tugas yang saya tak dapat lupakan semasa saya membuat kerja di Kem Terendak lah. Sebab kita berada di sana dalam 14 hari berkampung di sana untuk mencari rangka-rangka Commonwealth lah. Dan juga salah satunya di Batang Kali juga kami terpaksa mengubah suai GPR ni kepada jenis seret atau sebab kita tak boleh menggunakan tayar kan ketika itu kan. Jadi kita kena pertama kali lah saya mengubah suai GPR ni. Itu pengalaman saya. Jadi ini adalah dua daripada pegawai agensi nuklear Malaysia yang begitu banyak membantu dalam menyelesaikan persoalan di mana mungkin lokasi jasad mangsa yang memerlukan bantuan ataupun perlu diketahui lokasi mereka untuk tujuan pengesanan. Apakah konsep-konsep penggunaan lain yang boleh doktor lihat untuk GPR bergerak ke hadapan? Okey, kalau kita lihat kita seperti yang saya kata secara komersialnya adalah utility mapping. Kita juga terlibat secara langsung memperkenalkan teknologi ini kepada pihak BBT untuk membantu dari segi infrastruktur untuk penanaman paip supaya lebih more integrate, orang kata menyenangkan pihak BBT dalam membuat perancangan. Dan kalau kita lihat penggunaan teknologi ini bukan sahaja dalam utility mapping, boleh kepada bahagian ekologi dan juga kita boleh membantu kepada pihak polis forensik untuk mengesan kalau kena pasti di mana lokasi jasad kita boleh bawa dan kita boleh kena pasti. Compare kalau kita pergi just nak gali, yang ni kita boleh kena pasti. Okey, kalau dia kata tempat satu kes kan, kita boleh bawa alat ni, kita pergi, kita scan, okey, benda ada objek di bawah. Jadi dia senang dari segi proses. Sebab untuk di Kem Terendak, pada peringkat awal mereka menggunakan cangkul. Bayangkanlah untuk nak menggali. Jadi it take time. Secara rambang. Yeah. Tapi kalau kita menggunakan teknik ini, kita boleh dapat exactly ketepatan daripada permukaan, berapa kedalaman, berapa luas. Jadi boleh guna backhoe terus, mempercepatkan masa. Jadi sebenarnya ini adalah teknologi yang sangat membantu manusia dalam pelbagai bidang tugasan dan juga memerlukan kepakaran tinggi seperti yang kita lihat dalam mengendalikan alat ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Agensi Nuklear Malaysia kerana telah banyak membantu dalam keadaan-keadaan kecemasan dan juga dalam kehidupan seharian kita dengan menggunakan teknologi GPR ini. Baik, seterusnya kita akan berehat seketika dan kita akan kembali bersama anda di studio selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.